Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Puan Alice Benedict selaku pensyarah kursus BMMB 1074 iaitu Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu, serta Puan Anah binti Antodin selaku pensyarah BMMB 1094 iaitu Kemahiran Bahasa Melayu. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama diberi Mas Dia Fasyahani, option Bahasa Melayu STKC 2, ambilan Ogos 2025 sehingga Julai 2030. Baiklah, tajuk pembentangan saya pada hari ini adalah perbandingan tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Dalam pembentangan ini saya telah memilih dua tokoh yang paling banyak menyumbang dalam memartabatkan bahasa Melayu, iaitu Zainal Abidin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Za'bah, serta Asma Haji Omar ataupun Profesor Emeritus Dr. Asma Haji Omar. Baiklah, sebelum itu kita masuk kepada pendahuluan. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan rasmi negara Malaysia seperti yang termaktub dalam Perkara 152 Perlembagan Persekutuan. Sejak dahulu lagi, bahasa Melayu menjadi lambang jati diri, perpaduan dan warisan bangsa. Perkembangannya tidak berlaku dengan mudah, tetapi hasil usaha gigi tokoh-tokoh bahasa yang memperjuangkannya dari zaman ke zaman. Antara tokoh penting yang menyumbang pada usaha ini adalah Pendeta Za'bah dan Profesor Emeritus Dr. Asma Haji Omar. Kedua-dua tokoh ini memainkan peranan yang besar dalam memperkukuhkan lagi bahasa Melayu, sama ada dari segi tata bahasa, ejaan, linguistik maupun pengantarbangsaan. Seterusnya, pengenalan kepada era pra-merdeka. Apakah itu era pra-merdeka? Era pra-merdeka merujuk kepada tempoh sebelum tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Dalam zaman ini, tanah Melayu masih berada di bawah pemerintahan penjajah seperti Portugis, Belanda, Jepun dan juga British. Tanah Melayu pada ketika ini yang masih lagi dijajah, para penjajah ini mengekang penggunaan bahasa Melayu dalam aspek pentadbiran, undang-undang dan juga pendidikan. Selain itu, bahasa Inggeris turut dijadikan bahasa rasmi serta dalam pentadbiran kolonial, manakala bahasa Melayu hanya digunakan oleh bahasa Melayu hanya digunakan oleh rakyat biasa dalam urusan tidak rasmi. Ciri-ciri utama era pra-merdeka. Ciri-cirinya dapat kita lihat melalui pada masa ini negara belum lagi mempunyai kedaulatan ataupun identiti sendiri. Pada era ini juga bahasa Melayu digunakan secara meluas oleh masyarakat tempatan sahaja, tetapi tidak diiktiraf sebagai bahasa rasmi oleh penjajah. Pada era ini juga muncul gerakan nasionalisme Melayu yang memperjuangkan hak bangsa, kemerdekaan dan juga bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu turut dijadikan sebagai alat penyatuan dan perjuangan dalam menentang penjajahan. Seterusnya kita masuk kepada pengenalan era pasca merdeka. Era pasca merdeka ini merujuk kepada zaman selepas tanah Melayu mencapai kemerdekaan, iaitu pada tahun 1957 dan seterusnya. Tempoh ini juga menandakan bermulanya era pembinaan negara dan bangsa yang merdeka serta berdaulat. Ciri-ciri utama era pasca merdeka dapat dilihat melalui penekanan yang diberikan kepada pembangunan pendidikan, ekonomi dan sosial bagi membentuk Malaysia yang moden. Bahasa Melayu mula diinstitusikan secara rasmi melalui perundangan, pendidikan dan pentadbiran kerajaan. Antara tokoh-tokoh pasca merdeka yang berusaha memperkukuhkan pelaksanaan dasar bahasa,
Tokoh-tokoh pasca merdeka berusaha memperkukuhkan lagi pelaksanaan dasar bahasa yang telah dirancang sebelum kemerdekaan. Seterusnya kita masuk kepada latar belakang tokoh-tokoh yang saya pilih. Pertama sekali, latar belakang tokoh Pendeta Za'bah. Nama sebenar beliau adalah Zainal Abidin bin Ahmad. Beliau lahir pada 16 September 1895 di Batu Kikir, Negeri Sembilan. Beliau merupakan tokoh bahasa, pendidik, penulis dan juga pejuang bangsa. Beliau lebih dikenali sebagai bapa tata bahasa Melayu moden. Latar belakang pendidikan beliau adalah beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Batu Kikir dan English College di Johor Bahru. Beliau juga adalah antara orang Melayu pertama yang melanjutkan pelajaran ke University London dalam bidang bahasa dan pendidikan. Latar belakang kerjaya beliau berkhidmat sebagai guru bahasa Melayu, pensyarah dan juga pegawai kerajaan. Kemudiannya beliau menjadi penyusun tata bahasa dan juga ejaan Melayu di Jabatan Pelajaran. Antara gelaran dan sumbangan yang beliau terima dan juga berikan adalah beliau dikenali sebagai bapa tata bahasa Melayu moden. Beliau turut menjadi tokoh utama yang memperjuangkan pembakuan ejaan dan tata bahasa Melayu sebelum kemerdekaan. Beliau juga menulis karya penting seperti Pelita Bahasa Melayu dan juga Ilmu Mengarang Melayu. Beliau wafat pada 23 Oktober 1973 di Petaling Jaya, Selangor. Antara peran penting Pendeta Za'bah dalam memartabatkan bahasa Melayu adalah, pertama sekali, beliau membakukan sistem ejaan. Beliau menyusun sistem ejaan Za'bah 1949 yang memperkemaskan lagi ejaan Rumi Melayu. Sistem ini juga digunakan secara rasmi di sekolah dan juga institusi kerajaan sebelum merdeka. Yang kedua pula, beliau menyusun tata bahasa Melayu moden. Dalam hal ini, beliau menghasilkan karya seperti Pelita Bahasa Melayu yang mempunyai 3 jilid. Pelita Bahasa Melayu ini membentuk asas tata bahasa Melayu. Pelita Bahasa Melayu ini merupakan asas dalam pembentukan bahasa Melayu yang moden yang digunakan pada masa kini. Penyusunan tata bahasa ini mempermudahkan lagi rakyat dan pelajar dalam memahami struktur bahasa dengan lebih sistematik. Seterusnya, beliau turut memperjuangkan bahasa Melayu dalam pendidikan. Beliau mempengaruhi dasar pendidikan agar bahasa Melayu digunakan dalam sistem sekolah. Beliau turut melatih para guru agar mampu mengajar bahasa kebangsaan secara lebih berkesan lagi. Yang keempat pula, beliau menjadikan bahasa Melayu sebagai alat perjuangan bangsa. Beliau menggunakan penulisan untuk menyemai semangat nasionalisme dan jati diri bangsa. Seterusnya, mendidik masyarakat agar bangga menggunakan bahasa sendiri dalam menentang penjajahan budaya. Baiklah, seterusnya, antara sumbangan utama Pendeta Za'bah pada zaman pra-merdeka adalah menghasilkan karya Pelita Bahasa Melayu. Perkara ini sudah 3 kali saya tekankan. Pelita Bahasa Melayu ini semestinya merupakan asas kepada pembentukan tata bahasa Melayu moden pada masa kini. Seterusnya, beliau turut menyusun sistem ejaan Rumi Za'bah 1933 yang digunakan secara rasmi di tanah Melayu sebelum 1972. Beliau turut menulis dan berjuang agar bahasa Melayu digunakan dalam pendidikan, pentadbiran dan urusan rasmi. Selain itu, idea beliau sering digunakan dalam perancangan bahasa kebangsaan melalui Dewan Bahasa dan Pustaka DBP.
Justru itu karya dan pemikiran beliau turut menjadi rujukan utama selepas kemerdekaan, terutama sekali dalam sistem pendidikan kebangsaan. Beliau turut dikenang sebagai pendeta bahasa Melayu pertama dan juga turut menjadi inspirasi kepada generasi sarjana bahasa selepasnya. Seterusnya, latar belakang Profesor Emeritus Dr. Asma Haji Omar. Beliau lahir pada tahun 1940 di Jitra, Kedah. Beliau merupakan tokoh linguistik Melayu yang terkemuka yang menyumbang besar selepas kemerdekaan. Beliau turut terlibat secara langsung dalam penyelidikan, penulisan dan juga pembinaan korpus ilmu bahasa Melayu moden. Latar belakang pendidikan beliau adalah beliau mendapat pendidikan awal di Kedah dan melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaya. Seterusnya beliau menyambung pengajian dalam bidang linguistik di University of Edinburgh, Scotland, di mana beliau memperoleh ijazah doktor falsafah, PhD. Latar belakang kerjaya beliau adalah beliau merupakan seorang pensyarah dan dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik di Universiti Malaya. Beliau turut terlibat dalam pelbagai penyelidikan linguistik, dialek dan bahasa serantau. Beliau turut menjadi sarjana linguistik Melayu terkemuka di peringkat antarabangsa. Antara gelaran dan sumbangan beliau adalah beliau dikenali sebagai tokoh linguistik Melayu moden. Beliau banyak menghasilkan karya ilmiah penting seperti Nahu Melayu Mutakhir, Susur Galur Bahasa Melayu, dan Ensiklopedia Bahasa Melayu. Beliau banyak menyumbang kepada penyediaan tata bahasa dewan dan juga pengantarabangsaaan bahasa Melayu. Seterusnya, pengiktirafan. Beliau diberi gelaran Profesor Emeritus oleh Universiti Malaya. Seterusnya, beliau turut menerima pelbagai anugerah atas jasa dalam bidang bahasa, termasuk tokoh akademik negara dan tokoh ilmuwan bahasa Melayu. Seterusnya, peranan Asma Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pertama sekali, beliau mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Beliau menulis dan menyunting pelbagai karya linguistik seperti yang saya katakan tadi, Nahu Melayu Mutakhir, Susur Galur Bahasa Melayu dan juga Ensiklopedia Bahasa Melayu. Beliau mengkaji bahasa Melayu secara ilmiah, saintifik, untuk menjadikannya bahasa ilmu yang lebih mantap. Seterusnya, pengantarabangsaaan bahasa Melayu. Beliau membentangkan kajiannya di persidangan antarabangsa dan juga menulis dalam pelbagai bahasa. Hal ini telah menjadikan bahasa Melayu lebih dikenali di peringkat dunia sebagai bahasa berstruktur dan juga berwibawa. Seterusnya, tata bahasa dan juga linguistik. Beliau terlibat dalam pembentukan tata bahasa dewan bersama tokoh bahasa yang lain. Seterusnya, beliau turut menggabungkan teori linguistik moden dengan bahasa Melayu tradisional. Seterusnya, peranan beliau dalam pendidikan tinggi. Beliau telah melahirkan ramai sarjana bahasa dan juga pensyarah melalui pengajaran di universiti. Beliau turut mewujudkan dasar-dasar dalam modul linguistik Melayu di peringkat akademik. Seterusnya, sumbangan utama Asma Haji Omar pada era pra-merdeka. Pada era pra-merdeka ini, walaupun beliau masih muda, beliau sudah mulai aktif dalam dunia bahasa pada penghujung era penjajahan dan awal kemerdekaan. Selain itu, beliau juga turut menyambung semangat perjuangan tokoh yang terdahulu seperti Za'bah dengan pendekatan yang
dengan pendekatan secara ilmiah dan juga lebih moden. Seterusnya, sumbangan utama beliau pada era pasca merdeka. Yang pertama sekali, beliau merupakan tokoh linguistik Melayu yang paling berpengaruh di Malaysia dan juga Asia Tenggara. Beliau turut mengembangkan kajian linguistik moden bahasa Melayu termasuk dialek, fonologi, morfologi, dan juga sosiolinguistik. Beliau mengasaskan fakulti bahasa di Universiti Malaya dan memperkukuhkan lagi kedudukan bahasa Melayu dalam pendidikan tinggi. Seterusnya, beliau menulis lebih daripada 70 buah buku, yaitu buku ilmiah seperti Nahu Melayu Mutakhir, Susur Galur Bahasa Melayu, dan juga Ensiklopedia Bahasa Melayu. Beliau juga merupakan Beliau juga merupakan pejuang yang pejuang dalam mertabatkan lagi. Beliau juga merupakan pejuang dalam mengantarabangsakan bahasa Melayu melalui seminar, penerbitan, dan juga hubungan akademik antarabangsa. Beliau banyak menyumbang kepada pemantapan istilah dan perancangan bahasa di bawah Dewan Bahasa dan Pustaka serta universiti. Seterusnya, kita sentuh pula tentang perbandingan antara Pendeta Za'bah dan juga Profesor Emeritus Dr. Asma Haji Omar. Baiklah, dari aspek zaman dan latar pendidikan. Era perjuangan Pendeta Za'bah adalah pada zaman pra-merdeka hingga awal pasca merdeka. Manakala era perjuangan Asma Haji Omar adalah pada zaman pasca merdeka moden. Konteks zaman Pendeta Za'bah adalah pada masa ini negara masih lagi dijajah, bahasa Melayu dipinggirkan oleh British. Manakala konteks zaman Asma Haji Omar adalah bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa ilmu. Antara cabaran utama yang dihadapi oleh Pendeta Za'bah adalah untuk mengembalikan semula martabat bahasa Melayu di bawah tekanan penjajah dan dasar bahasa Inggris. Seterusnya, cabaran utama yang dihadapi oleh Profesor Emeritus Dr. Asma Haji Omar adalah untuk mengekalkan lagi relevansi bahasa Melayu dalam arus globalisasi dan sains moden. Dalam aspek bidang dan pendekatan perjuangan adalah Pendeta Za'bah menggunakan pendekatan melalui tradisional dan juga nasionalis, iaitu menulis, mendidik, dan menyusun tata bahasa serta ejaan. Manakala pendekatan Profesor Emeritus Dr. Asma Haji Omar adalah secara ilmiah dan moden, yaitu melalui penyelidikan linguistik dan juga pendidikan tinggi. Bidang utama Pendeta Za'bah adalah tata bahasa, sistem ejaan Rumi, dan juga pendidikan kebangsaan. Manakala bidang utama Asma Haji Omar adalah linguistik umum, sosiolinguistik, dialektologi, fonologi, dan juga perancangan bahasa. Antara karya penting Pendeta Za'bah adalah Pelita Bahasa Melayu, Ilmu Mengarang Melayu, dan Daftar Ejaan Rumi Melayu. Manakala karya penting Asma Haji Omar adalah Nahu Melayu Mutakhir, Susur Galur Bahasa Melayu, Ensiklopedia Bahasa Melayu. Seterusnya, institusi yang terlibat Seterusnya, institusi yang melibatkan Pendeta Za'bah adalah Maktab Perguruan Sultan Idris, MPSI atau lebih dikenali sebagai UPSI, Universiti UPSI Universiti Pendidikan Sultan Idris, maafkan saya. Dan juga Dewan Bahasa dan Pustaka, DBP. Seterusnya, Profesor Emeritus Dr. Asma Haji Omar terlibat dalam
institusi Universiti Malaya, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, UNESCO, dan juga seminar antarabangsa. Seterusnya dari aspek pemikiran dan juga matlamat, falsafah bahasa. Pendeta Za'bah menjadikan bahasa Melayu sebagai alat perjuangan bangsa dan juga penyatuan rakyat. Manakala Asma Haji Omar menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, komunikasi dan juga peradaban. Pemikiran utama Pendeta Za'bah adalah bahasa Melayu mesti dipelihara daripada pengaruh penjajah dan diperkukuhkan lagi dari segi tata bahasa. Manakala pemikiran utama Asma Haji Omar adalah bahasa Melayu perlu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan bidang ilmu moden. Matlamat akhir Pendeta Za'bah adalah untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Manakala Asma Haji Omar adalah untuk menjadikan bahasa Melayu bahasa ilmu dan bahasa antarabangsa. Seterusnya dari aspek kesan dan juga legasi. Antara kesan utama sumbangan Pendeta Za'bah adalah asas tata bahasa dan juga ejaan digunakan dalam sistem pendidikan negara. Manakala kesan utama dari sumbangan Profesor Emeritus Dr. Asma Haji Omar adalah kajian linguistik Melayu diiktiraf di peringkat antarabangsa. Manakala legasi Pendeta Za'bah adalah digelar pendeta bahasa Melayu pertama. Manakala legasi Asma Haji Omar adalah diiktiraf sebagai tokoh ilmuwan bahasa Melayu moden. Antara sumbangan yang berterusan oleh Pendeta Za'bah adalah ide beliau dijadikan rujukan dalam sistem ejaan Rumi 1972. Manakala sumbangan berterusan Asma Haji Omar adalah hasil kajiannya terus digunakan dalam bidang linguistik dan dasar tata bahasa negara. Baiklah, itu saja itu saja perbandingannya. Kita masuk pula kepada persamaan antara Pendeta Za'bah dan juga Profesor Emeritus Dr. Asma Haji Omar. Yang pertama sekali, kedua tokoh ini sama-sama memperjuangkan bahasa Melayu. Kedua-dua tokoh merupakan pendukung utama dalam memperjuangkan bahasa Melayu. Mereka melihat bahasa Melayu sebagai lambang jati diri dan juga identiti bangsa. Matlamat mereka sama, iaitu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam pendidikan, pentadbiran dan juga ilmu. Yang kedua pula, mereka bersama-sama menyumbang dalam bidang ilmu dan juga pendidikan. Kedua-duanya aktif menghasilkan karya ilmiah berkaitan bahasa Melayu. Karya mereka menjadi rujukan utama dalam sistem pendidikan dan juga kajian linguistik. Selain itu, mereka turut mengajar dan juga melatih generasi baru agar terus mencintai dan memelihara bahasa Melayu. Seterusnya, mereka juga kedua-dua tokoh ini juga merupakan pemikir bahasa yang sangat berpengaruh. Kedua-duanya dikenali sebagai tokoh pemikir yang mempunyai falsafah tersendiri tentang bahasa Melayu. Pendeta Za'bah melihat bahasa Melayu sebagai asas pembinaan bangsa merdeka, manakala Asma Haji Omar melihat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan juga kemajuan. Walaupun mereka mempunyai pendekatan yang berbeza, kedua-duanya sangat menekankan kepentingan ilmu dan juga akal budi dalam bahasa. Yang keempat pula, kedua tokoh ini mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Kedua-dua tokoh menolak tangkapan bahawa bahasa Melayu hanya untuk kesusasteraan tradisional semata-mata. Mereka berusaha menjadikan bahasa Melayu bahasa yang moden dan sesuai digunakan dalam bidang akademik, pentadbiran dan antarabangsa. Seterusnya, kedua tokoh ini meninggalkan legasi yang kekal sehingga ke zaman kini. Kedua-duanya diiktiraf oleh negara dan juga dunia sebagai tokoh bahasa yang tersohor.
Seterusnya, pemikiran dan karya mereka masih lagi digunakan hingga kini oleh pelajar, pendidik, dan juga penyelidik. Legasi mereka menjadi asas kepada perancangan bahasa kebangsaan dan juga pembangunan linguistik moden. Baiklah, kesimpulannya, Pendeta Zakbar dan Profesor Emeritus Dr. Asma Haji Omar ini merupakan dua tokoh yang penting dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pendeta Zakbar pada zaman pra-merdeka telah membina asas tata bahasa dan juga sistem ejaan Rumi yang menjadi panduan sehingga kini. Manakala Profesor Emeritus Dr. Asma Haji Omar pada zaman pasca merdeka memperluaskan lagi kajian bahasa Melayu ke peringkat ilmiah dan juga antarabangsa. Walaupun zaman dan pendekatan kedua tokoh ini berbeza, namun mereka berkongsi matlamat yang sama. Perjuangan mereka wajar dijadikan inspirasi kepada generasi kini untuk terus memartabatkan bahasa Melayu seiring kemajuan dunia. Sekian daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.